Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf ya kerana sekali lagi ya saya mencuri masa cikgu-cikgu untuk mendengar taklimat terkini ya berkaitan dengan jadual terkini PDPR versi 2.0. Walaupun ikutkan 2 minggu ya saya beri taklimat tentang perkara yang sama, tapi sebabkan ada sedikit rombakan tentang jadual. Jadi bila saya teliti dan halusi ya, tuntutan masa PDPR yang terkini ini mesti sama dengan waktu PDPR yang sebenar. Waktu PDP yang sebenar ya. Jadi kita sendiri lihat kenapa benda itu berlaku. Okay, rasionalnya ialah untuk mengurangkan lambatkan kerja kepada murid. Jika contohnya macam tiap-tiap hari bila kita buat PDPR, contohnya kalau macam 4 kali seminggu, 4 kali tu kita asyik memberi kerja saja, kita boleh bayangkan berapa banyak sangat kerja yang kita beri pada murid. Sedangkan kalau ikut musyawarah panitia, kita sudah tentukan berapa kerja yang kita kena beri pada murid setiap hari, setiap minggu ya. Dan juga kita juga kenal pasti bahawa murid tidak ada gadget sendiri, sebab kita maklum kebanyakan anak-anak murid kita memang dia bergantung kepada gadget ibu bapa mereka. Jika bapa kalau kebetulan ibu mereka tidak bekerja, alhamdulillah lah mereka boleh buat pada masa yang sama, tapi jika tiada, mereka akan tunggu hingga ibu bapa mereka balik. Dan kesan itulah menyebabkan banyaknya rungutan-rungutan daripada ibu bapa sebab macam tak puas hati. Sebabnya kata terlalu banyak kerja, terlalu membebankan. Sebab itu kita terpaksalah buat sebagai kerana kita kena ingat ibu bapa itu adalah klien kepada sekolah. Tak ada murid-murid, tak adalah cikgu. Jadi itu kita kena fahamlah. Kita teruskan dengan jadual kita ya. Ini untuk tahap 1 ya. Saya buat di situ ya, saya tidak ada bagi masa. Tapi seperti biasa kelas kita akan bermula pada pukul 8 pagi. Untuk waktu kelas ya. Waktu kelas saya tidak tanda dengan T. Maknanya tidak ada T maksudnya itu kelas biasa. Bila ada T itu maksudnya tutorial. Ya. Untuk kelas biasa, kelas akan berlangsung 1 jam. Tutorial pula 1 hingga 1,5 jam. Jadi kalau di sini ya, kalau ikut arahan daripada KPM, waktu PDPC mestilah sama seperti peruntukan minit seminggu. Jadi untuk BM dia kena ada 300 ya, 300 lebih lah ya untuk BM. Untuk tahap 1 di sini ya, saya buat berganti-ganti. Kalau sebelum ni, yang sebelum saya buat lepas, saya tak buat begini kan. Saya buat sama saja, sekali saja saya buat tutorial. Bila saya fikir-fikirkan, kalau kita asyik bagi kerja saja, contohnya di sini, hari Isnin kita beri kerja, hari Selasa kita buat tutorial. Tutorial ini bukanlah semestinya kerja yang hari Isnin itu, mungkin yang sebelum-sebelumnya, mungkin yang hari Rabu punya, macam tu maksudnya ya. Sebabnya mana mungkin kita sempat menyimak kerja murid. Sebabnya murid bukan pulangkan kerja respon dalam masa sehari. Kadang-kadang sampai 3 hari. Jadi kita ambil lah. Jadi kita kena nyatakan situ. Tutorial itu untuk pembelajaran hari bila. Dia kena nyatakan dalam RPH masing-masing. Perbincangan yang kita buat tu adalah berdasarkan pembelajaran pada tarikh bila. Ya, dekat grup WhatsApp yang PTPR pun kena nyatakan juga dengan jelas supaya ibu bapa maklum. Ya, ibu bapa maklum. Kecuali kalau gapnya agak lama lah. Ya. Ini samalah semuanya di sini ya. Saya harap semua orang jelas di sini. Contoh di sini saya letak di sini ya. PJK. PJK ni maksudnya kalau cikgu mampu ya melaksanakan PJ itu seperti yang ada dalam RPT Tahniah. Jadi kalau cikgu just maksudnya ambil lah kemahiran-kemahiran yang boleh dilaksanakan secara tidak bersemuka. Maknanya dia kena share masalah dengan kesihatan di situ ya. Kita mungkin bagi pemanasan badan ke apa-apa aktiviti ya. Maknanya kita minta cumanya sebelum kita melaksanakan PDPR berkaitan dengan PJ, kita kena ingatkan ibu bapa ya dan murid-murid utamakan keselamatan. Ya, sentiasa utamakan keselamatan supaya tidak ada berlaku apa-apa kecederaan semasa mereka melaksanakan aktiviti yang kita laksanakan itulah.
Kita boleh gunakan YouTube ataupun kita sendiri yang berinteraksi secara terus. Terpulang kepada aktiviti cikgu. Ya. Macam PSB ni pun sama ya. Sama juga, kena tunjukkan video pada saya, kena tunjukkan video. Sebabnya murid-murid mungkin tak tahu nak buat macam mana. Kena buat video step to step, step by step. Maknanya kita ambil gambar, tangan kita tunjuk mana ada orang tolong ambil gambar lah apa yang kita buat tu. Itu caranya macam mana. Kalau untuk subjek lain tu tak ada masalah. Kalau macam saya pun mengajar matematik, saya kena tunjukkan step to step. Sebab tu semalam saya buat video sampai 700 lebih MB-nya. Sampai tak boleh nak dijadikan video, dia fail sahaja. Walaupun bila saya kompreskan jadi 300 lebih, masih juga dia tak boleh nak jadikan video, lambatlah ambil masa. Sebab tu saya buat tutorial. Bila saya buat tutorial, saya kena tunjuk step by step. Sama seperti saya tunjukkan di papan hitam, maksudnya macam tu tujuannya. Supaya murid dapat jelas. Tapi memang saya tahu ada ibu bapa yang beritahu kadang-kadang murid tak tengok full video. Dia je nak buat jawab soalan tu yang buat salah-salah. Tapi itu usaha kita. Itu usaha kita. Murid nak tengok ke, tak tengok ke pada saya, itu bukan kesilapan kita. Tugas kita sebagai seorang guru yang diamanahkan, kita kena buat apa yang sepatutnya untuk memastikan murid kita dapat kemahiran tu sebaik mungkin. Dan kita pun kena mengajarlah sebaik mungkin. Jadi andai kata saya ingatkan di sini sekali lagi, termasuk diri sendiri, cikgu kena pastikan cikgu kena mengajar mengikut masa. Andai kata cikgu terlambat, jadi cikgu maklumkan dalam grup. Jangan diam saja tak beritahu. Tak beritahu yang cikgu tu tak dapat buat PDPR hari tu, lambat sikit. Supaya ibu bapa maklum. Mungkin cikgu ada masalah teknikal, mungkin ada masalah nak download ke apa ke. Cikgu maklumkan dalam grup supaya tidak tertanya-tanya. Lihat pula kepada jadual PDPR tahap 2. Jika cikgu perasan ada perbezaan sedikit lah untuk bahasa Inggeris untuk tahap 1 dan tahap 2, di mana untuk tahap 1 ada 4 hari pembelajaran bahasa Inggeris, tetapi untuk tahap 2 hanya 3 hari sahaja. Tapi walaupun dia 3 hari, tetapi semuanya saya letakkan tutorial sekali. Itu hari Isnin, Selasa dan juga Jumaat. Ini saya paksa buat begini sebabnya untuk tahap 2 mata pelajarannya lebih banyak. Dia ada tambahan untuk RBT dan juga sejarah yang menyebabkan kekurangan masa tu PSB dan muzik pun dia duduk sekali di sini. Maksudnya untuk PSB dan muzik ni, muzik ambil sekejap sajalah, setengah jam saja, dan selebihnya PSB. Untuk PSB ni nak tak nak cikgu memang kena buat video untuk PDPR ni, sebab tak macam mana kita nak tunjuk pada murid macam mana nak buat PDP pada hari itu Untuk bahasa Inggeris di sini saya letak BI ni, maksudnya dia mungkin mengajar setengah jam dan lepas tu dia tutorial 1 jam. Tutorial tu untuk dia bincangkan jawapan pada minggu sebelumnya ataupun PDP yang sebelumnya. Dan cikgu kena ingat cikgu kena, seperti saya sebut tadi, cikgu kena nyatakan tutorial tu untuk hari bila. Hari bila. Jadi hanya subjek subjek BI sajalah saya letakkan 3 hari. Dia sepatutnya 2 kali saja. Maksudnya di sini cikgu boleh pilih lah. Boleh pilih sama ada hari itu PDP sahaja, kelas saja ataupun tutorial sahaja. Tapi yang pasti seminggu mesti ada 2 kali tutorial. Saya letak semua tu, maknanya untuk BI dia ada kelonggaran bila-bila masa dia boleh laksanakan tutorial dan bila-bila masa dia boleh laksanakan kelas ikut jadual lah. PH pun macam tu lah. Kalau benda tu tutorial, sila nyatakan kemahirannya masih kemahiran yang sama sebab dia tutorial. Cumanya di situ aktivitinya membincangkan soalan tu lah. Sebabnya sepatutnya kita memang, kalau kita secara bersemuka, hari ni kita belajar, besok kita dah bincang. Ataupun beberapa hari lepas tu samalah bendanya. Cumanya kita hari-hari belajar. Sekarang ni kita tidak hari-hari belajar. Jadi kita kena buat macam ni lah Kita buat sedikit perubahan lah. Tapi masa PDPC-nya hampir sama. Jadi saya harap cikgu-cikgu BI
maklum perkara ni, dan jika ada apa-apa masalah boleh tanya di grup ataupun PM terus kepada saya. Saya tidak ada keberatan untuk menjawab soalan-soalan kepada cikgu. Ya. Anda cikgu kata nak tukar waktu tutorial cikgu lain itu terpulang kepada cikgu. Cikgu boleh MAU dengan cikgu subjek yang lagi satu. Kalau macam saya prefer benda tu asing. Ya. Contoh macam sini yang matematik ni ya, saya letak macam ni. Macam katalah, andai kata cikgu Kak letak di sini pun tak ada masalah, yang penting itu masih lagi matematik. Mana ini saya hanya cadangan saja ya, tutorial tu hari Khamis. Tapi andai kata nak letak hari Jumaat, hari Rabu pun tak apa, macam semalam kan. Saya ikut jadual, saya tutorialnya hari ini, tapi saya dah buat tutorial semalam. Ya, sebab saya nak bincangkan latihan yang saya buat pada hari Isnin. Sebab tu saya buat macam tu. Maknanya nanti dia bertukar-tukar. Kalau hari Isnin dah buat tutorial, hari Selasa buat kelas, hari Rabu buat kelas, hari Khamis buat kelas, Isnin nanti buat tutorial. Maknanya benda ni bukan benda fix ya. Walaupun saya tanda benda tu sebagai T, benda tu bukan fix. Sebab dia 3. Tapi kalau untuk yang macam subjek yang BM di 4 kali tu bolehlah ikut jadual ni, tapi yang tak fix, yang ganjil. Ya, contoh macam matematik lah, diganjil sebab tu dia boleh bertukar-tukar. Yang penting dia mengajar mengikut peruntukan masa yang dicadangkan oleh KPM. Ya, kalau ada sebarang kemusykilan boleh PM saya ataupun tanya dalam grup. Kalau tanya dalam grup tu maksudnya cikgu-cikgu lain pun boleh dapat ilmu lah daripada soalan yang cikgu tanya tu. Bukan bertanya soalan tu tak bagus ya. Bagus sebenarnya bertanya tu, sekurang-kurangnya orang lain yang tanya soalan tu dia tak perlu tanya sebab dah dipaparkan jawapannya dalam grup. Ya, dan kita juga jangan rasa malu untuk bertanya, jangan rasa takut. Ya. Okey, saya rasa itu sahaja. Saya harap ya kita sama-sama ya melaksanakan kewajipan. Bila kata kewajipan itu macam, kalau saya ada baca itulah, bila kata kewajipan benda tu tak berat. Kalau kata amanah itu mungkin lebih berat. Ya. Sebenarnya bila kita cikgu, adik-adik macam ni sebenarnya, bila kata benda kewajipan benda tu macam tak dapat pahala. Tapi kalau kita kata kita kerja kerana Allah, benda tu berpahala. Jadi contohnya kalau cikgu tak laksanakan PDPR ini, cikgu kena fikir ya, nampak benda macam simple. Walau siapa pun cikgu pentadbir ke, cikgu biasa ke, kalau kita tak laksanakan jadual kita, cikgu bayangkan gaji yang kita dapat tu macam mana. Cikgu fikir macam tu saja. Kita bagi anak bini kita makan dan kita sendiri pun makan. Jadi saya rasa, saya minta maaf lah anda teguran saya ni keterlaluan, tapi saya beranggapan begini ya, bila saya tidak menyatakannya, saya apa-apa saya mungkin dia tanya di sana. Jadi kalau saya cakap macam ni, kalau cikgu tak buat, mana cikgu sendiri yang akan tanggung risiko. Cikgu tak boleh tarik saya, okey, masa saya kat Sungai Lemah saya tak buat PDPR, cikgu nanti tak tegur. Cikgu nanti tak cakap apa-apa, cikgu nanti okey je. Maknanya bila saya dah cakap secara dalam talian macam ni ya, secara recording rakaman ni, maknanya saya menegur cikgu-cikgu yang tak buat PDPR, tak hantar ERPH. Sebab semua orang kena, bila dah namanya cikgu, dia kena hantar ERPH. Kalau dia tak hantar ERPH, dia bukan cikgu. Dan kita bukan banyak sangat pun buat ERPH. Yes, kalau berbanding dengan kita buat apa ni, yang kita bersemuka tu lagi banyak sebenarnya. Cikgu kena ingat je, itu memang dah kerja kita sebagai cikgu buat ERPH dan mengajar. Nak ada tugas-tugas lain lah yang menyusul. Ya, kita ingat benda tu je sebab kita dah sign sebagai guru. Kita bukan sign sebagai seorang tukang sapu sampah ataupun sebagai seorang pengusaha kantin. Macam itulah maksud saya. Maaf anda kata percakapan saya agak kasar, tapi bendanya macam tu. Jadi saya harap cikgu-cikgu semua maklum. Ya, kita ni memang dah orang kata menjadi guru. Bila menjadi guru, inilah kerja kita, mengajar, memeriksa buku, membuat ERPH. Itu memang kerja buat kita yang termaktub. Ya, termaktub dalam aku janji kita tu. Sebab kita memang, bila kita tanda tangan aku janji, maknanya kita dah memang berjanji nak buat kerja kita. Kalau kita dah berjanji, tak buat, memanglah nampak macam simple. Ya. Tapi cikgu kena ingatlah, benda ni ialah perut nasi kita, rezeki kita yang kita makan dan akan bawa mati benda ni. Ya, okey. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang tidak menyenangkan,
terkasar bahasa. Tapi tujuan saya itu saja, hanya mengingatkan saya tak nak ya saya terlibat. Nanti kalau saya nak mati nanti, masa di sana nanti, saya lambat masuk syurga disebabkan hal-hal macam ni, saya tak nak. Sebab saya pun dah semakin tua. Entah bila masa tak tahu. Jadi saya nak saya clear benda-benda ni. Sebab dah memang tanggungjawab saya mengingatkan cikgu. Jadi kalau cikgu rasa tertekan, cikgu rasa macam apalah cikgu ni lebih-lebih daripada guru besar, itu masalah cikgu. Bab PDP ni di bawah saya ya, bahagian saya. Kalau cikgu besar tak tegur, tak apa, semoga saya dah tegur. Tapi saya dah jalankan tugas saya, menjalankan tugas saya, menegur jika ada yang saya nampak tak berapa nak betul. Ya, sebab tu saya minta GPK Pendidikan Khas masukkan semua fikir dalam grup. Sebabnya ada cikgu-cikgu yang di dalam grup tu di bawah penyelidikan kami. Kalau kami tak duduk dalam grup tu, macam mana kami nak tahu cikgu tu mengajar ke, tak mengajar ke? Itu tujuannya. Ini memasukkan semua fikir dan pentadbir dalam grup fikir itu bukan kehendak PPK Pendidikan Khas. Saya yang minta ya, sebabnya saya nak tahu mengajar ke tak mengajar. Dan kita kena ingat ya, kita mengajar sedikit saja berbanding dengan yang bersemuka. Jadi cikgu ingatlah ya, kalau tak ada buat bersemuka maknanya kita bukan cikgu. Okey, sekian, terima kasih.